Kita tengok dalam hadis tadi ni, yang awal-awal dia tanya apa? Dia tanya tentang Allah, bagaimana bumi ini dicipta. Soalan tu kita boleh jawab. Tapi bila sekali dia tanya, siapa cipta Tuhan? Nampak tak tuan-tuan? Bagaimana permainan dan juga bagaimana begitu liciknya permainan syaitan, yang awalnya nampak seolah kita boleh menjawab, tapi di akhirannya apabila orang yang tidak ada ilmu, kemungkinan dia akan mengatakan bahawa dan fikir bahawa Allah itu seperti manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, maka sesiapa yang mengharap akan bertemu dengan Allah, hendaklah ia mengerjakan amal saleh, dan janganlah dia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Kahfi ayat 110. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan sekalian, Abu Hurairah ni di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia masuk Islam bermula pada 7 Hijrah, dan dia 3 tahun bersama mulazamah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi, tengok bagaimana Nabi beribadat. Abu Hurairah, melalui Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan ya'ti ahadakum fayaqul من خلق فيقول الله فيقول من خلق السماوات والأرض ويقول الله فيقول من خلق الله فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan ya'ti ahadakum. Sesungguhnya apabila syaitan itu mendatangi salah seorang di antara kamu. Maknanya Nabi pesan kat kita, bila syaitan mai bisik dekat telinga kita, bila syaitan cuba untuk mewaswaskan hati dan perasaan kita, inna syaitan ya'ti ahadakum. Bila mana syaitan dia mai dekat kita, lalu dia tanya kepada kita, dia terlintah, dia bagi lintah ke hati kita. Kata dia, man khalaqak, yang bermaksud, siapakah yang mencipta kamu? Dah tuan-tuan, syaitan ni dia pandai. Iblis ni tuan-tuan, dia pandai. Kalau orang jahat tuan-tuan, kita tahu, kata dia mencuri, kata dia buat benda sekian-sekian. Bila syaitan, benda yang kita tak nampak dengan mata kepala kita, dia mai dekat telinga kita, dia mai dalam hati, dia mai lintasan dalam fikiran kita, lalu dia tanya dekat diri kita. Dia kata apa? Siapa yang cipta hang? Man khalaqaka? Siapa yang cipta hang? Fayaqul, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah Allah. Jawab Allah. Fayaqul,
jika sekiranya syaitan bertanya lagi, iblis ataupun syaitan dia main lagi lintasan dalam hati kita, dia kata man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi. Dia main ni tuan-tuan, supaya apa? Supaya hati kita ni tuan-tuan terpesong. Yang penting tugas syaitan supaya untuk menyebabkan diri kita ini mengkufuri dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu saja matlamat dia. Maka dia tanya lagi, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang mencipta langit dan bumi. Lalu kata Nabi SAW, maka jawab dengan penuh keazaman, jawab dengan penuh yakin, fayaqul Allah, jawablah Allah. Allah lah yang mencipta langit dan bumi. Fayaqul man khalaqallah. Lalu kata Nabi SAW, jika syaitan bertanya dalam diri kita, maka siapa yang mencipta Allah? Nampak tuan-tuan? Dia pandai. Dia sebelum dia nak pergi dekat situ, dia mula dulu tuan-tuan sekalian, bermula dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringan. Dia kata, siapa cipta hang? Kita boleh jawab Allah. Siapa cipta langit dan bumi? Kita boleh jawab Allah. Lah kali dia tanya, man khalaqallah, siapa cipta Allah? Orang yang kalau tak ada ilmu ni tuan-tuan, dia akan mengatakan bahawa betul juga no. Betul juga, siapa yang cipta Allah? Dia duk fikir macam kita ni tuan-tuan sekalian, macam manusia. Tuhan ni dia macam manusia, ya, yang duduk, yang ada tempatnya, ya, yang bercakap ada suaranya, seumpama seperti manusia. Maka Allah la yukhliful mi'ad, yakni Allah laisa kamithlihi syai'. Allah berbeza, Allah tidak sama dengan makhluk. Maka itu sifat Tuhan yang Maha Esa. Maka tuan-tuan, man khalaqallah, lalu kata Nabi, fa idza wajada ahadakum dzalik falyaqul. Nabi kata, kalau soalan itu datang dalam minda dan perasaan kamu, fayaqul, maka jawablah, amantu billahi wa rasulih. Maka jawablah iaitu aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasulnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat kepada syarah hadis ini, kata ulama, ai syaitan ya'ti syaitan ahadakum, apabila syaitan mendatangi kepada kita, mendatangi kita semua, ai waswisul iblis, dia cuba untuk mewaswaskan diri dan perasaan kita. Lepas tu tuan-tuan, kata ulama, bahkan ini disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah, apabila kita nak mula ambil ayat semayang, mula daripada ambil ayat semayang, tuan-tuan, ada syaitan yang tugas dia memang untuk mewaswaskan diri kita. Memang untuk mewaswaskan diri kita. Dia kata, tak cukup lagi ni, dia tibai lagi. Dah padahal 3 kali dah. Padahal dah 3 kali dia ambil air semayang. Maka syaitan tugas dia pada waktu itu, dia waswaskan dia, tak cukup lagi ni, dia ambil lagi 2, 3, 4 kali sampailah menyebabkan dia membazir dan seumpamanya. Dan juga ada syaitan ditugaskan untuk mewaswaskan bacaan-bacaan kita dalam solat. Ada. Ya, dalam solat tu kita duk sembahyang, ada syaitan, memang tugas dia hak tu. Memang tugas dia supaya kita ni jadi waswas, supaya kita tak yakin dengan bacaan solat kita. Ada syaitan. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, huwa a'da'il bashar 'ala al-itlaq. Kata ulama, syaitan ni kita tak nampak dia. Dia ghaib, perkara sam'iyat, tetapi ia adalah, kata ulama, musuh-musuh bagi manusia, musuh-musuh bagi makhluk Allah secara itlaq, secara itlaq. Dan juga izlam wala amala lahu abadan ila ghawayatul insan. Dan dia cuba untuk, tuan-tuan sekalian, merosakkan wa idlaluhu, dan menyesatkan diri kita hatta yahlik, sehingga menyebabkan kita ni jadi rosak, kita ni jadi musnah. Hak tu tugas syaitan. Kita tengok dalam hadis tadi ni, yang awal-awal dia tanya apa? Dia tanya tentang Allah bagaimana
bumi ini dicipta? Soalan tu kita boleh jawab. Tapi bila sekali dia tanya, siapa cipta Tuhan? Nampak tak tuan-tuan? Bagaimana permainan dan juga bagaimana begitu liciknya permainan syaitan, yang awalnya nampak seolah kita boleh menjawab, tapi di akhirannya apabila orang yang tidak ada ilmu, kemungkinan dia akan mengatakan bahawa dan fikir bahawa Allah itu seperti manusia, Allah itu seperti makhluk. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah, kata ulama, hadis ini apabila syaitan bertanya kepada orang awam, ia mungkin akan mengugatkan hati dia. Tapi kalau soalan ini ditanya kepada ulama, ditanya kepada alim, seorang yang alim, yang ada ilmu, maka ia menyebabkan meningkatkan kekuatan iman kepada ulama ini. Ya, ulama tuan-tuan, bila dia main benda ni, dia lagi azam, lagi kuat mengatakan bahawa Tuhan yang Maha Esa. Tuan-tuan sekalian, pada pagi ini saya nak bawa beberapa nukilan yang disebut oleh Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitab dia Talbisul Iblis pada pertemuan yang lepas. Saya cerita tuan-tuan sekalian bagaimana belitan-belitan syaitan, iaitu disebut sebagai talbis, iaitu bagaimana syaitan menggambarkan bahawa benda itu haram, benda itu rosak, benda itu tidak cantik, benda itu tidak baik. Lalu syaitan cuba menggambarkan benda itu dihalalkan, benda itu lawa, benda itu cantik. Ini iblis. Ya, nampak macam elok saja, rupanya benda tu haram di sisi agama. Maka tuan-tuan, pertemuan lepas kita dah cerita bagaimana iblis ni, syaitan ini dia cuba untuk mentalbis siapa dia, iaitu di kalangan ahli ibadat. Jadi pada pagi subuh ini saya nak bawa untuk kita melihat bagaimana syaitan mentalbis, merosakkan orang-orang awam. Orang awam, saya orang awam, kita semua orang awam, yang bukannya ulama, bukannya ahli ibadat pun, maka ini di antara perkara yang perlu untuk kita mengambil perhatian. Baik, pertama, bagaimana musuh iblis terhadap orang awam berkaitan dengan masalah fatwa. Di antara orang awam ada yang berasa puas dengan fikirannya sendiri dan dia tidak peduli sekalipun bertentangan dengan para ulama. Selagi fatwa para ulama itu berseberangan dengan kepentingan, maka dia segera menyanggah pendapat mereka dan bahkan mereka menyerang fatwa-fatwa di kalangan para ulama. Ini pertama. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya iblis syaitan ni dia cuba untuk meracuni minda dan perasaan kita dengan mengatakan bahawa dia mengambil fatwa-fatwa pendapat ulama yang kena dengan dia. Mana-mana hak fatwa hak kena dengan dia ambil. Mana hak tak kena dengan dia tolak jujur. Tuan-tuan sekalian, sebagai contohnya tuan-tuan sekalian, satu hukum para ulama mengeluarkan 10 pendapat, 9 mengatakan haram. 9 mengatakan haram, satu saja kata harus. Tu pun harus. Ya, tu pun harus. Bukannya sunat pun, tu pun harus. Lalu dia tengok pendapat yang pertama, dia ambil bagi kena dengan diri dia. Ya, di atas kepentingan dunia dia. Ya, kalau dia menega, dia ambil pendapat hak satu tu lah tuan-tuan sekalian. Dia kata, ni ulama bagi. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kata ulama, golongan ni ada. Ya, kata Qardawi hafizahullah, golongan ni disebut sebagai mutasahiluna fiddin, orang yang bermudah-mudah dalam urusan agama. Dia ambil mana hak fatwa kena dengan dia ambil. Ya, bahkan kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, dia mengambil pendapat itu lalu dia bertentangan dan menyerang kepada pendapat ulama yang majoriti itu. Tuan sekalian, 9 pendapat ulama dia tolak, lalu dia serang, dia kutuk. Tuan sekalian, apabila kita melihat perbincangan wacana tentang ilmiah ini, kita perlu berlapang dada dalam soal ini. Berlapang dada dalam perbincangan di kalangan para ulama. Tuan sekalian, sebagai contohnya, para ulama berbeza pendapat. Berbeza pendapat bila Nabi SAW dilahirkan, sebagai contoh. Maka ada mengatakan bahawa pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bahawa 8 Rabiul Awal.
Ada mengatakan bahawa ada pendapat-pendapat yang lain. Ya, itu pendapat sarjana Islam mengikut hujah dan istidlal mereka, manhaj dan metodologi para alim ulama itu. Maka kita sebagai awam-awam bila melihat gitu, ada kecenderungan kita. Betul tak? Kita ada cenderung kita. Kita kata aku cenderung ke arah 12 Rabiul Awal. Tak ada masalah. Ambil pendapat tu. Tapi jangan kita mencaci hamun, jangan kita menolak dan juga jangan kita menyerang pendapat-pendapat ulama tuan-tuan sekalian yang mereka itu ada hujah-hujah mereka. Bila kita ada sikap begitu tuan-tuan, kita tak bergaduh dengan orang. Bila kita ada sikap begitu, hati kita lapang. Kita lebih harmoni dalam soal itu. Pertama. Yang kedua kata ulama, kata Imam Ibn Jauzi, ya, iaitu bagaimana musuh iblis terhadap orang-orang awam yang lebih mengutamakan orang-orang zuhud daripada para ulama. Ya, baik. Di antara musuh iblis terhadap mereka ialah tindakan mereka yang lebih mengutamakan orang-orang seorang yang menampakkan zuhud, yang menampakkan ahli tasawuf daripada para ulama. Andaikan ada seorang memakai baju tebal, bulu muncul di hadapan orang yang jahil, maka mereka akan memuja dan menyanjungnya. Apalagi jika orang zuhud yang memakai baju tebal itu selalu mengangguk-angguk kepalanya dan berpura-pura khusyuk di hadapan mereka. Baik, kata Ibnu Jauzi, di antara belitan syaitan yang kedua yang berlaku kepada orang awam ni dia tak ada ilmu tuan-tuan. Bila dia tengok tuan-tuan sekalian ada para asatizah kita, pada tokoh-tokoh kita yang bercakap tentang zuhud, yang bercakap tentang seolah-olah nampak kekhusyukan dalam ibadat mereka, tetapi jauh dan menyimpang dari sudut syarak. Ya, jauh dan menyimpang dari sudut nas dan juga syarak. Orang awam ni lebih sanjung orang zuhud ni berbanding dengan orang yang berada dalam syarak. Orang yang berada di kalangan para ulama yang mu'tabar. Ini hati-hati tuan-tuan. Ya, ini hati-hati. Ya, kita tengok, kita hormat tuan-tuan sekalian, ya, kezuhudan mereka dalam ibadat. Tapi ingat bahawa kezuhudan mereka dalam ibadat mestilah berasaskan tuan-tuan sekalian syarak dan juga diiktiraf oleh ulama-ulama kita. Orang awam dia tengok nampak macam zuhud sikit, dia banyak terpengaruh lalu menyanjung mereka. Lepas tu tuan-tuan, saya ada tengok satu video, ya, dia berlaku di Indonesia kalau tak salah saya. Ya, tuan-tuan sekalian, ada seorang ni tak tahulah mai dia siapa dia, saya pun tak kenal. Dia dengan pakai seluar pendek, tak pakai baju, rokok pula duduk kat tangan ni. Rokok pula duduk kat tangan ni sambil duk isap rokok sambil duk isap rokok ni, orang mai peluk cium tangan dan sebagainya. Ya. Orang mengatakan bahawa dia di kalangan waliullah. Garu kepala kita. Garu kepala kita. Tuan-tuan sekalian, kita boleh tengok bagaimana Abdullah ibn Mubarak, bagaimana Al-Imam Hasan al-Basri, seorang ulama di kalangan tabi'in, dia mengatakan bahawa apabila seorang itu dia berada dalam syarak, dia berada dalam fiqh nusus, dalam nasnya, maka pastinya dia berada dalam landasan yang betul. Tak kiralah siapa pun. Ya, kata Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta'nya, mengatakan bahawa siapa yang pegang kepada kitabullah, siapa yang pegang kepada sunnatun Nabi SAW, lan tadillun abada, dia tak akan sesat untuk selama-lamanya, takkan sesat untuk selama-lamanya. Maka orang awam dia tengok tuan-tuan sekalian nampak macam zuhud sikit, dia sebut sanjung orang ni. Dia nampak bila mana orang ni tuan-tuan sekalian cakap yang seolah nampak khusyuk, dia pegang, dia sanjung sungguh. Tapi ulama ni dia pandang ringan saja. Ya, tok guru dia pandang ringan saja. Tok mufti dia pandang ringan saja. Ini hati-hati. Ini di antara beritan-beritan syaitan, ya, supaya tuan-tuan, syaitan dan iblis ni jauh diri kita, ya, berada dalam landasan yang betul. Itu yang kedua. Yang ketiga kata ulama, ya, iaitu apabila dia menyebut bahawa memberikan kebebasan kepada diri sendiri untuk melakukan kederhakaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tuan-tuan, di antara mereka ada yang berkata Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, keampunan Allah itu luas, dan berharap tidak termasuk agama. Maka kata ulama ini merupakan kejahilan yang nyata. Maknanya apa tuan-tuan? Kata Ibnu Jauzi,
Di antara belitan syaitan iaitu orang awam ni dia beranggapan bahawa bila dia buat dosa, bila dia buat maksiat, maka dia kata bahawa Allah Maha Pengampun. Tak apa aku buat dosa, tak apa, hati baik. Saya dah tuan-tuan. Tak apa aku buat, aku tak pakai tudung, tak apa, janji aku ni rajin sedekah. Ingat, baik itu belum tentu betul. Ya, baik kita mengaku sifat itu baik, bagi sedekah, senyum dekat orang, bantu orang. Baik belum tentu betul, tuan-tuan. Sebab ramai orang berhujahan begitu. Tak apa tak pakai tudung, tak apa tak solat, tak apa, aku suka tolong orang. Ingat, baik belum ya, akhlak itu betul, tapi belum tentu ia kena dengan apa yang dianjurkan oleh agama. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah. Sebab pernah berlaku kepada Al-Farazdaq. Ini seorang ahli ibadat yang tidak ada ilmu, dan orang menyanjung dia disebabkan dia banyak berzikir, bila dia solat dia nampak seolah-olah dia khusyuk, tapi tuan-tuan sekalian, mulut dia selalu mengumpat dan juga selalu membuat dosa dan fitnah, lalu mengatakan bahawa dia mengatakan bahawa perempuan itu berzina. Ini disebut oleh Ibnu Jauzi, mengatakan bahawa Al-Farazdaq ini seorang manusia yang pernah menuduh seorang perempuan berzina. Lalu orang bertanya kepada, kenapa hang tuduh orang perempuan itu berzina? Lalu dia mengatakan bahawa, jawab Al-Farazdaq dia mengatakan bahawa bagaimana jika aku berbuat dosa kepada orang tua aku? Tengok, dia buat analogi, dia buat perumpamaan. Dia kata, apa dengan hang, kalau aku ni buat jahat dekat mak ayah aku, adakah mak ayah aku ni sanggup menghumban ataupun seksa aku depan-depan hampa? Ada cakap macam tu. Ya, maka orang jawab, pastilah mak ayah tak mau seksa anak dia, sebab dia sayang pada anak dia. Al-Farazdaq dia ambil perumpamaan itu, dia kata apa? Begitu jugalah Allah, begitu jugalah Tuhan kita. Tuhan, dia sayang hamba dia, dia Maha Pengampun, rahmat dia luas. Bila hamba dia buat dosa, tuduh orang berzina, buat fitnah, Allah tidak akan humban kita dalam neraka. Dia buat analogi macam tu. Ya, dia buat perumpamaan contoh macam tu. Perumpamaan ini perumpamaan orang yang jahil. Contoh ini contoh orang yang jahil. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia terjatuh dan tersungkur dengan hawa nafsu dia, dia cepat bangun, dia cepat baiki, dia cepat kembali kepada Tuhan, mengharapkan keampunan dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, taubat dengan taubatan nasuha. Sebab tu ada satu doa yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laisa ba'dahu kufr. Al-Imam Ghazali rahimahullah pernah mengajar kepada satu doa, ya Allah, ya Tuhan, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu supaya berikan keimanan, imanan sadiqah, iman yang benar. Dalam kitab Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami' menyebut bahawa sadiqan bermakna khusyuk. Iman ini, bila mana iman telah meresap dalam diri kita, bermakna iman itu mendatangkan kekhusyukan dalam ibadat kita. Itu maksud iman. Dan juga kata ulama, wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun, dan jangan kau kembalikan akhlak dan juga sikap kekufuran aku yang lepas, setelah mana kau berikan hidayah dalam hidup aku. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta doa supaya perangai kita hak dulu ni tak apa nak elok. Dulu ni mungkin kita tidak salat, dulu ni mungkin kita tidak beribadat kepada Allah dengan sebenarnya. Bila mana sekali Allah bagi hidayah kepada kita, maka tuan-tuan, kita pegang hidayah dan petunjuk itu dengan sebenar-benarnya, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, jadi saya takat tu dulu ya perkongsian tazkirah saya pada kali ini. Tuan-tuan sekalian, ya ada beberapa perkara lagi. Saya rasa hari pun dah cerah tuan sekalian, dan saya rasa takat tu dulu, insya-Allah
pada pertemuan akan datang ya, kita akan saya akan teruskan ya bacaan kitab ini supaya kita mengenali dan kita tahu bagaimana tuan-tuan sekalian baritan syaitan ini dia cuba untuk ya tugasnya sampai kiamat supaya untuk tuan-tuan sekalian wayuhlak, sampai kita ini tuan-tuan sekalian musnah, sampai kita ini tuan-tuan berada dalam ya, kesesatan, supaya dia ajak kita ni masuk dalam neraka bersama dengan dia. Saya rasa dekat tu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحم جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا محسوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.